Anak-anak sekalian, hari yang paling buruk dalam hidup kita adalah hari yang berlalu tanpa Al-Quran. Itu seburuk-buruk hari. Bukan hari yang kita kena khianat, bukan hari kita kena fitnah, bukan hari yang putus cinta, bukan hari yang kita luah perasaan, cinta tak berbalas, kena reject. Memang menyedihkan situasi tersebut. Tetapi hari yang buruk, hari yang paling menyedihkan, hari yang paling kita sesali adalah hari yang berlalunya hari tanpa kita membaca walau satu muka surat Al-Quran. Sebab apa? Kita hanya akan sedar betapa ruginya selepas kita mati, dihitung berapa hari kita hidup, berapa jam kita hidup, berapa saat kita hidup, dan di hari akhirat kelak. Semua manusia akan menyesal. Yang baca Al-Quran sehari 1 juzuk pun menyesal. Yang baca setengah juzuk menyesal. Apatah lagi yang baca setengah muka surat saja. Dan apatah lagi yang tak baca. Semua hari penyesalan menyesal. Dan antara sahabat Nabi yang khatam Al-Quran setiap hari ada 4 orang. Pertama, Saidina Uthman bin Affan. Bukan 1 juzuk sehari, 30 juzuk sehari. Setiap hari sepanjang hayat, setelah memeluk Islam, setelah habis Al-Quran diturunkan, Saidina Uthman setiap hari mesti khatam Al-Quran. Tapi kita tahu Saidina Uthman di antara sahabat Nabi yang dilimpahkan rezeki dan di antara usahawan yang sangat berjaya. Subhanallah. Kemudian, siapa tu yang jumpa Al-Jassasa, yang jumpa Dajjal tu, nama apa dah tu? Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Yang kedua, radhiyallahu anhu, sahabat Nabi tu. Dia membaca 30 juzuk setiap hari khatam. Dua lagi saya tak ingat. Ada 4 orang sahabat Nabi setiap hari khatam. Anak-anak, para pelajar sekalian, kita dapat tak khatam setahun sekali? Kadang kita nekat bulan Ramadan. Hari pertama boleh lagi 1 juzuk. Lepas tu dah rasa macam pahala banyak sangat. Hari kedua dah rasa macam, wow, rasa jalan pun dah rasa lain macam dah. Kan? Rasa beriman sangat kan. Kita tertipu daya. Kita rasa bacaan kita dah banyak. Apa semua dah cukup dah. Kadang boleh bertahan 2-3 hari lepas tu. Bulan Ramadan pun tak menguatkan motivasi kita untuk khatam Al-Quran. Apatah lagi bulan lain. Saya sangat yakin dan percaya anak-anak, kalau kamu dapat 1 hari 1 juzuk, sebulan dapat 30 juzuk kan, maksudnya sebulan sekali khatam, akan banyak sangat perubahan hidup kamu. Masa yang selama ni rasa tak cukup, tiba-tiba kenapa rasa lebih masa? Bukan lebih, kerana masa sudah jadi. Setiap minit, setiap saat yang kita luangkan untuk Al-Quran, Allah akan gantikan berganda dengan masa yang lain. Bagaimana? Kan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya apabila dekat dengan kiamat ni, itu hadis yang sahih, setahun ibarat sebulan, sebulan ibarat seminggu, seminggu ibarat sehari, sehari ibarat sejam. Nabi kata, dan 1 jam ibarat seperti percikan api. Faham? Percikan api macam sesaat je. Lalu sahabat bertanya, bila Nabi cerita masa akan berlalu dengan sangat cepat, sangat cepat, sangat cepat, dalam fikiran pada sahabat, sahabat tanya apa soalan? Bagaimana ketika itu umat, maksudnya manusia, umat Islam ketika itu solat? Tanya soalan, macam mana solat? Bukan tanya bab macam mana tidur sekejap sangat lama. Tak. Bagaimana solat ketika itu? Dan di sinilah ulama bincang, adakah sebab detik makin laju? Tak, sama. 24 jam sama, saat sama, bukannya kita dapati lagi laju berpusing. Tak. Kerana hilangnya keberkatan waktu. Keberkatan waktu bila hilang, sebab kita tak mengambil bahagian waktu kita untuk Al-Quran, untuk zikir, untuk salat dan sebagainya, maka segala urusan kita susah, lambat, payah, tak dapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita fikir kalau 1 juzuk, berapa lama perlukan masa 1 juzuk? Ada yang boleh habiskan setengah jam, betul? Kalau dah lancar, setengah jam boleh.
Kalau nak lancar dan sedap sikit dengan tajwid dengan makhraj, 40 minit pun boleh. Maksudnya kalau kita baca tartil lagi apa semua 1 jam, 24 jam, 1 jam kita luangkan masa untuk baca Al-Quran, Allah memberi jaminan segala urusan. Kamu akan dapati otak kamu semakin bijak, ingatan kamu semakin kuat, kamu nak buat assignment semakin dimudahkan Allah. Bagaimana hubungan kamu Allah pelihara, pensyarah, dan wajah pembaca Al-Quran ini akan berseri, indah, dan akan jatuhnya hati yang mencintaikan juga kepada kamu. Kepada kamu, maksud saya macam, maksudnya Allah akan pelihara ahli Al-Quran ini dengan ahli Al-Quran. Subhanallah anak-anak sekalian. Bukan pil bijak, bukan tips itu, bukan tips ini, betapa Al-Quran itu menjadi sumber dan ia satu mukjizat yang kekal sampai hari akhirat yang Allah akan pelihara. Satu-satunya mukjizat yang dikekalkan oleh Allah. Dan ia adalah kalamullah, kata-kata Allah. Allahu Akbar. Saya kalau saya cerita zaman saya belajar, kan saya suka persatuan semua anak-anak sekalian. Aktif, balik malam, persatuan yang persatuan yang zahir, persatuan yang batin. Persatuan batin pun ada. Underground lah, semualah. Yang jawatan yang nampak jelas, yang tak jawatan yang sikit-sikit jawatan. Yang faham-faham, yang tak faham, tak faham. Tapi Masya Allah, masa saya belajar di Uniza tu kan, contoh antara benda-benda saya suka buat benda pelik-pelik tu banyak lah. Benda pelik antaranya saya buat program 2 minggu. Minggu wanita. Bukan 2 minggu, seminggu. Ada kan program yang minggu wanita Ni panggil apa? Program apa? Siswi. Dia ada tema-tema lah kan. Saya tak ingat lah nama apa program tu. Sebenarnya, okey tak apa. Saya jemput untuk merasmikan program tu, saya jemput Permaisuri Agung. Bukan Permaisuri Agung, Permaisuri Negeri Terengganu. Logik tak program student jemput Permaisuri untuk rasmikan program? Logik tak? Saya hantar je surat ke istana. Tiba-tiba dapat jawapan, Permaisuri sudi untuk rasmikan program. Kamu faham tak? Lepas tu saya kena panggil dekat HEM apa semua. Kena marah. Saya kata kami tahun sekali masa konvo je perlu ada protokol istana apa semua. Lebih kurang sebulan, dekat 2 bulan saya tak dapat masuk kelas. Bukan apa? Terlalu sibuk protokol istana, kena ngadak istana. Semua menu sekecil-kecil menu kena pergi hadap, cari hotel, menu kuih ke apa, protokol tu protokol ni. Lepas tu kena cari sponsor. Habis duit yang nak buat program seminggu tu semua untuk majlis perasmian je habis. Bayangkan. Itu salah satulah benda yang macam nak kata annoying ke kan? Macam ya, sebenarnya kita main-main hantar, tiba-tiba yalah Permaisuri pun terkejut seumur hidup dia tak pernah program student. Jadi anak-anak sekalian mula fikir gimmick. Ambil hotel buat dalam ais, bentuk ukiran tu gimmick saja, berapa dah habis. Dah masa cari sponsor sana, sponsor sini. Saya nak cerita apa anak-anak sekalian. Masa tu, saya rasa macam saya tak nak fokus belajar, tak masuk, ketinggalan. Tapi pensyarah dah faham dah. Itulah Asmat, siapa suruh. Masa saya dapat kebenaran untuk SQ sampai tak adil sebab apa? Sebab tak boleh nak hantar balik surat. Minta maaf dibatalkan, tak boleh. Minta maaf Permaisuri tak jadi, bajet tak ada, mana boleh. Saya pergi HEM ni kena marah, sini marah. Saya pergi SUK, kena pergi SUK negeri. Kita student kan, tiba kena pergi pejabat SUK negeri. Sana kena marah lagi pegawai-pegawai. Oh ni lah pelajarnya, memang dia yang hantar surat ni. Ya Allah. Lepas tu kan ada test. Bayangkan saya tak masuk kelas, lepas tu ada test. Kita tahulah kerimat kan, 40% test tu kan, tu bawa pada final year kan. Final year, final sem. Okey lah, exam final lah. Betul lah tu. Lepas tu kan, saya, anak-anak sekalian, bila tahu ada test, kelas tak masuk, ketinggalan. Tapi masa test kena masuk lah. Saya nak baca, tak masuk apa semua. Bila saya nak baca tak masuk, saya tahu dah kena baca Quran.
Kena baca Quran, anak-anak. Saya pernah berlaku macam ni. Masa tu final year. Betul kan? Final year kan? Final sem. Tak apalah. Betulkan je lah. Final sem kan? Jadi, ada pensyarah kan akan bagi tahu. Okey, silibus muka surat berapa ke muka surat berapa. Betul kan? Ke UIA tak bagi silibus. Kullu silibus, you know. Kullul muqarrar. Tak kan? Dia akan bagi tahu kan? Ada pensyarah ni, dia cakap macam ni tau. Dia kata, okey, muka surat pertama sampai muka surat 60. Bacalah. Itu silibus. Ataupun muka surat pertama sampai 100. Sebab tebal buku ke, kitab ke. Tapi saya tak boleh baca anak-anak. Saya baca tak masuk. Saya baca tak masuk. Tak masuk. Saya tengok pergi library ikut. Lagi saya tak boleh. Menggeletar tengok orang lain semua study. Saya tak masuk lagi ni. Macam mana ni? Balik. Baca surah Yasin. Ulang-ulang baca surah Yasin. Istighfar banyak-banyak. Tinggal lebih kurang 2 jam lagi nak masuk exam. 2-3 jam nak masuk exam. Subhanallah, minta ampun dengan Allah. Apalah dosa yang menyebabkan terhalang. Saya nak baca tak masuk, tak nampak, blank. Lepas tu saya mula buka kitab tu. Yang nak masuk exam ni, final dah ni. Tinggal 2-3 jam je lagi ni. Tapi yang saya boleh masuk adalah yang muka surat selepas tu. Contoh pensyarah kata muka surat 1 hingga 80. Saya boleh baca muka surat 70 ke atas tu. Faham kan? Yang kata bukan silibus tu. Yang tu boleh baca. Baca. Nak baca yang depan ni, dia macam tak masuk. Faham tak? Ulang, kenapa tak lekat, tak boleh masuk. Jadi saya bacalah mana yang boleh masuk. Bila masuk exam 80% yang masuk adalah yang pensyarah kata yang tak masuk tu. Saya dapat A subjek tu. Ada berapa orang, ramai juga yang fail, kena ulang balik. Dan pernah berlaku anak-anak, ada pensyarah kami ni, bila test, dia tak bagi tahu. Dia tak bagi tahu test. Ada tak pensyarah macam tu? Masuk je, test hari ni. Kamu rasa macam mana? Sakit hati, kebingungan. Kalau orang Terengganu kata bengong pada otak aku. Oh, gitulah. Saya orang Terengganu ya. Ya Allah, aku bengong rasa. Gitu. Tapi tak cakap pensyarah bengong ya. Memang ada pensyarah macam tu. Ada dalam subjek fiqh muqarrar, subjek berat, subjek susah dan bidang syariah. Antara subjek yang killer lah kita kata. Kita memang tak bersedia. Okey, test. Subhanallah. Bila kita rasa susah hati, tak tenang, kita rasa berdebah, Al-Quran. Al-Quran itu kan cahaya. Masya Allah. Rasa gelap kan? Sebab terkejut kan? Tenangkan diri, baca Al-Fatihah, baca Al-Kursi, baca 3 kul Al-Quran, baca kalam Allah. Sebab sumber ilmu adalah Al-Quran. Ilmu apa? Matematik ke, geografi ke, biologi ke, fizik ke, sains ke, semua sumber daripada Al-Quran. Masya Allah. Lepas tu kita pun jawab. Lepas tu lepas 2 minggu macam tu kot. Lepas seminggu keluarlah sebab mengejut kan. Separuh kelas tak lulus. Contohlah markah per 30 kan. Contohlah per 40. Separuh tak lulus test tu. Lepas tu adalah yang lulus pun ni. Saya dapat 2 markah kurang daripada full markah. Contoh kalau 30 saya dapat 28. 40. Saya bukan gifted anak-anak. Saya bukan budak bijak daripada sekolah rendah, sekolah menengah. Saya duduk kelas akhir-akhir juga. Mungkin sel-sel otak saya berhubung, start masuk universiti. Kan? Ada orang dia awal lagi. Cuma anak-anak, saya mula memahami betapa pentingnya penuntut ilmu mesti bersahabat dan melazimi Al-Quran sebagai sumber ilmu. Yang paling utama adalah Al-Quran. Kalau anda belajar fokus pada buku teks, fokus pada ni tetapi meninggalkan Al-Quran, itu adalah satu kekurangan yang sangat besar bagi pejuang dan penuntut ilmu. Sedangkan dengan kamu meluangkan masa membaca Al-Quran, itulah akan datang kejenihan akal fikiran, kebijaksanaan. Kalau ikut kajian, kamu carilah kajian sains. Betapa hebatnya mukjizat Al-Quran terhadap air, molekul air. Bagaimana Al-Quran, air ni merakam bacaan Al-Quran kita. Bagaimana bila kita baca Al-Quran dengan, apa tu kita panggil?
dengan tajwid, dengan makhraj yang betul, dia akan senada dengan tubuh badan kita, memberi ketenangan kepada jantung hati kita, bagaimana otak-otak kita memproses. Betapa hebatnya setiap kali kamu baca tu, masa tu kamu kena beri perhatian, mana tajwid ni, mana idgham ni, mana izhar hukum 5 semua, mana nak panjang pendek. Bagaimana hebatnya otak kamu masa itu. Sel-sel otak kamu akan bekerja, sel-sel otak akan berkembang, begitu seluruh anggota badan juga akan bersama-sama. Allahu Akbar, anak-anak sekalian. Masya Allah.